letak level 4 dekat first turtle, itu akan membuatkan Angela punya play bye-bye. Condition dia sangat berat. Conditionnya agak berat dalam condition yang sekarang duo mid sangat-sangat agresif. Ashes in the wind. Tapi sekarang menguncikan, adakah Kalia Kairi untuk pasukan RRQ, tapi tidak. Glue di bahagian roam bersama-sama dengan Carry di bahagian gold lane. Ya, selepas berkali-kali game, baru 2 kali sebenarnya, Glue di ban keluar. Betul tu. Kali ni dibawa masuk dan kombonya adalah bersama-sama dengan Kiri. Kita boleh nampak kalau adanya Fovius, Kiri nampak antara satu pick yang cukup baik untuk digunakan. Dan untuk daripada Farsa open kan? Farsa open, Wajib Farsa lah kalau kalau nak tadi saya. guna Kadita macam mana? Kadita. Terlalu fokus kepada satu benda Ya, betul. lah. So, kalau tak dapat kan, dia akan Silap. jadi useless untuk Kadita. Ya betul, dia boleh untuk burst damage. Cuma continuous tu agak susah. Jadi Farsa akan menjadi keutamaan seperti mana yang kita bincangkan. Namun saya rasa RRQ Tora dah melihat perkara ini. Dia dah tahu dah. Hanya Farsa saja antara hero yang boleh untuk dimaksimumkan penggunaannya oleh pasukan Team Break. Draft yang bagus lah bagi saya untuk kedua pasukan. Masing-masing ada satu cara permainan yang jelas dan juga saling melakukan counter pick untuk masing-masing pasukan. Kalau ada kemenangan daripada sudut draft pun sangat-sangat kecil angkanya. Ya, itu yang kita ingin saksikan. Drafting sudah, perlawanan di antara kedua pasukan yang kali ini akan dijadikan sebagai fokus. Mampukah Arkitora datang ke Malaysia sekaligus memulakan langkah dengan kemenangan, ataupun Team Ray 3 season berturut-turut di tempat ke-8 memulakan langkah mereka dengan kemenangan. Perlawanan debut untuk pasukan RRQ Tora. Sang Raja datang bertandang membawa para pahlawan gagah. Tuan Tanah siap menyerang. Tentera siapa kan mula rebah. Kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara RRQ Tora berhadapan Team Ray. Sama ada Tora akan terus mengamuk atau mereka akan menjadi denda. Kita akan lihat apakah Team Ray mampu untuk mengatasi permainan pertama pasukan RRQ mencari kemenangan pertama dalam MPL. Aduh, saya mula nak rasakan sikit sebanyak dia punya keseriusan dia Seriusan? bila saya tengok Patrick ni kan. Patrick ni, bro. Saya cakap serius. Kat screen pun susah nak serius lawan Patrick. Rasa macam nak gelak je. Apabila kita melihat Glue ni di bahagian mid lane, tadi kita ada persoalkan tentang keberkesanan Glue ni sebagai Roma. Tapi bagi pendapat saya, secara pandangan kasar, Glue ni mampu untuk bergerak seperti Hilda. Dia boleh untuk mengurangkan damage yang agak banyak secara berterusan. Sebabkan skill pertama boleh untuk di-spam begitu saja. Tapi kita perlu untuk berhati-hati kerana kombinasi early game yang baik untuk Hilda dan juga Farsa ini. Sekiranya Tsukuyoshi mahu pun Kim cuba untuk bertindak agresif, namun mereka seakan-akan mengerti mengenai perkara tersebut. Mereka cuba untuk bermain dengan lebih pasif, menantikan saja minion untuk tiba ke kawasan mereka dan menantikan Gary untuk datang memberikan bantuan. Tiba tepat pada waktunya apabila diperlukan. Ya, dan juga kalau kita lihat sekarang ni Sora lebih tertumpuk pada tankiness. Oh, lama di bahagian tengah. Gary stun terkena, tapi sekadar satu poking saja ke arah Jasgar. Tidak mahu untuk meletakkan satu asakan yang tinggi, memandangkan Tsukuyoshi nyawa yang rendah. Jadi satu stun untuk mendapatkan Tsukuyoshi sudah memadai. Apabila pasukan RRQ Tora perlu untuk bersedia dalam peluang turtle yang seterusnya. Gary berjaya untuk mendapatkan EXP Crab di bahagian atas dan terus saja memulakan serangan terhadap turtle yang pertama. Ada bantuan daripada Maltizi. Ada satu one-on-one situation, tapi Ivan Flicker ngam-ngam sapsoi melarikan diri daripada cengkaman pemain pasukan RRQ. Kali ini Dairon bersorangan diri, nyawa rendah terus dipadamkan oleh Siska. Apabila terlalu ke depan dan juga sekarang Tsukuyoshi tidak ada ulti lagi, terus menjadi anak pinak dan berudunya terus habis. Sekarang dilanggar oleh Jaskar. Jaskar tidak dapat kill, malah mengorbankan dirinya, mengambil risiko yang akan membuatkan Team Ray rugi. Ya, unexpected finish right daripada Arkitora, terus saja menamatkan Jaskar dan juga menamatkan permulaan mereka untuk mendapatkan Tolong jangan turtle di bahagian atas. Aku tak boleh serius. Aku tak serius. Game ni penting lah, Obi ya. Kena kejar dengan Leomot tadi. Kau paling kelakar setakat ni bagi aku. Kau boleh bayangkan situasi bila Patrick menang lawan dengan Minato. Kelakar tu. Minato mati dengan Patrick Pat. Tapi sebelum itu, tempuran di bahagian turtle yang akan berlangsung kali ini belum lagi ditamatkan.
Bila Gary akan terus fokus Good. kepada Turtle. Vendetta Strike dibuka. Super Yoshi Dairen. rendah. Dairen. Sekarang Super Yoshi ada ulti. Dairen mendapatkan vertisi. Jaskar mendapatkan Super Yoshi. Malah Gary akan mendapatkan objektif. Di mana Turtle diambil. Dairen mati. Raf masih lagi di depan. Memberikan lightning big wheel kepada pemain pasukan tim Ray. Dan sekarang ini untuk Siska dipelihara oleh Jaskar dengan tusukan skill pertama. Dan membuatkan kill sama. Tetapi Turtle dimiliki oleh Tora-Tora datang lagi. Macam-macam yang berlaku di bahagian Turtle Star tadi. Sakakah Team Ray mampu untuk dapatkan Turtle, tapi Gary cukup pantas. Walaupun Super Yoshi tadi berjaya dijatuhkan, tapi Gary tahu hanya satu saja matlamat untuk dapatkan Turtle. Kita lihat juga permainan yang cukup agresif daripada Ralph sebentar tadi. Sempat untuk memberikan serba sedikit sumbangan. Begitu juga dengan Lolils yang berjaya untuk mendapatkan satu kill dan juga satu assist. Masing-masing gold lane di dalam perlawanan ini. Oh, tapi Siska. Wow. Sekarang Siska. Siska terus letak main ketuk-ketuk Ramadan. Siska akan mendapatkan 2 orang pemain yang tidak mampu untuk diatasi. Malah untuk sebuah shift yang baik. Dan sekarang bertenggek pula. Tak berjaya. Sekarang tarikan dibuat. Super Yoshi jauh 2 marhalah dengan pemain-pemain RQ yang lain. Ya, perlukan kill tersebut untuk memberikan sikit sebanyak kelebihan. Sekarang ni Ivan cuba untuk dapatkan Kim. Paksa merupakan dia flicker untuk melarikan diri. Masih mencuba untuk memegang kawasan H boost tersebut walaupun mengetahui Super Yoshi ditumbangkan. Satu gerakan yang bagi saya terlalu berisiko tinggi untuk Kim. Jadi kali ini mungkin perlu untuk pulang terlebih dahulu mendapatkan nyawa. Sementara Gary terpaksa untuk menadah rusuhan yang dilakukan oleh Team Ray atas sebab permasalahan yang berlaku oleh duo mid pasukan RRQ Tora sebentar tadi. Wow, kita boleh rasakan kehangatan. Baru game pertama. Tapi sorakan Viva RQ telah pun berkumandang di dalam arena MLBB MPL MY sekarang ini. Untuk memberikan semangat 10 saat lagi untuk berbaki. Ini Wira Arena kan? Apa dia kenapa kau gelak? Macam-macam tambah. Ya. By time. Sementara itu Turtle keluar. Tadi awak cakap pasal saya. Oh iya ke? Dah berjangkit. Kita kan caster. Tapi caranya adakah mereka berjangkit sekali lagi untuk tidak mendapatkan Turtle? Oh, bawah. Team Ray Hop. Oh. Kena. Teammate Flicker daripada dibakar Lolil. oleh Ralph. Abah. Dairen dah datang. Ya, menunggu untuk seseorang masuk. Jaskar telah buka Shadow Stampede untuk cuba pergi ke depan dan dapat ada strike dibuka. Gary berjaya juga untuk mendapatkan Ui, dapat dua. Super Yoshi berada di depan tu bukan Dairen tidak berada, tetapi kali ini killing spree dimiliki oleh Gary. Kualiti yang baik untuk diutamakan di sini, masih lagi memegang kill yang lebih lagi berbanding dengan Jaskar. Just 1 kill for Jaskar. Jaskar sudah beberapa kali gerakan daripada beliau agak sedikit kurang efektif. Gerakan masuk daripada arah pembebam, sedangkan Team Ray melakukan zoning out di bahagian bawah. Itu adalah satu gerakan yang bagi saya mungkin boleh untuk kita persoalkan. Mudah sangat untuk ditutup. Turtle seperti tadi dia tak sempat untuk tinjau pun. Terus saja Turtle diambil oleh Gary dengan sangat-sangat pantas. Dan Dairen melakukan satu zoning out yang boleh saya katakan sangat-sangat mudah untuk dilakukan ke atas Jaskar di kawasan second Turtle sebentar tadi. Ya, antara waktu paling crucial untuk Team Ray apabila mereka dah daripada RRQ dah ketahui dah tak ada Fade Strike. Itu adalah waktu paling sesuai. Ivan hilang. Ban terus hilang. Dairen dikejar. Sekarang Dairen akan menjadi mangsa mungkin Jaskar sekali lagi. Atau gagal sekali lagi. Satu dipasang saja tetapi Jaskar terpaksa mengorbankan diri mereka. Diri beliau untuk sendiri, termasuklah Siska menjadi cagaran terhadap kematian Dairen seorang. Kesepakatan, kesetikawan pasukan RRQ ini bersama untuk membalas dendam terhadap kematian Dairen. Ya, berani-berani mereka cuba untuk menumbangkan Dairen. Ya. Lagi-lagi Jaskar. Kenapa replay? Terus kita tengok ini layak wajar untuk diberikan replay kepada Dairen. Dikejar oleh pacuan kuda 4 kaki, tetapi Ralph ngam-ngam sapsoi masuk dengan lightning speed wheel. Cepat sekali. Tapi kesiannya Siska kat belakang ni cuba-cuba nak backup. Ya. Benda memang tak boleh backup dah tu. Orang kata bagaikan menegakkan benang yang basah sebentar tadi. itu dah bukan basah dah tu. Itu Lencun. dah lencun, dah jadi ais. Ya, menarik rambut dalam tepung. Wah, Selera. cepat sekali. Saya tak tahu tepung. Dia masa terbalik je, Mas. Oh iya ke? Dia rambut tak putus, tepung tak berselerak, Mas. Oh iya ke? Tadi kalau berselerak dia dah tak jadi. Dia orang faham lah. Dia cakap alang-alang menyeluk perkasam, dia sampai ke pangkal lengan. Betul. Itu yang cuba dilakukan oleh RQ sekarang ni. Mereka dah berjaya mendapatkan Turtle seterusnya. Mereka mencuba lagi di bahagian tengah. Ivan sekali lagi menjadi mangsa tenggekan daripada Yoshi. main Super Yoshi. RRQ sekarang ini terus memberikan tekanan tinggi kepada pasukan Team Ray. Nampaknya Team Ray semakin lama semakin stres.
Kita lihat kalau adalah Semua di ladang. heartbeat sekarang ni mesti dah dup dah untuk tim Ray. Yeah. So daripada tadi mereka melakukan kesilapan demi kesilapan. Gerakan-gerakan yang terlalu jauh daripada perancangan, malah mengorbankan satu demi satu pemain, mengakibatkan satu masalah demi satu masalah untuk pasukan mereka. Ya, dan masalah paling ketara sekarang ialah kutipan gol yang sangat berbeza yang akan digunakan sebaik mungkin oleh Arkitora untuk lakukan dari segi serangan dan juga bagaimana mereka untuk mengawal kawasan-kawasan yang perlu untuk dipertahankan oleh tim Ray. Tapi- Dan mereka terpaksa memberikan tumpuan di bahagian bawah. Aku baru sedar satu benda tau. Apa dia? Dengan adanya penggunaan glue ni, Patrick ni, dia macam seolah-olah menutup fungsi Ivan tu sebagai Roma yang agresif. Dan Ivan sekarang dah ketandusan target. Siapa dia nak pergi tekan? Tak ada. Siapa lagi dia nak pergi? Kalau dia pergi kat kiri, dia akan mati. sakit. Tak ada, dia jatuh. Sekarang ni sekali lagi Lolian akan ditangkap. Sedotan terus dilakukan Iron! dengan clock yang telah diaktifkan. Terus dilangkah Hurrah! Gary di bahagian belakang. Malah Siska menjadi mangsa kedua. Dan sekarang juga tim Ray terpaksa untuk ghostan. Satu tangkapan yang baik daripada Dairen, dapatkan 2 orang pemain sebentar tadi. Tarikan yang cukup cemerlang daripada bahagian belakang dibawanya ke rakan-rakan untuk diberikan follow up dengan jauh lebih mudah. Walaupun pemain tim Ray cuba untuk melakukan pertahanan, tapi mereka terpaksa untuk menada damage daripada Raf yang sekarang ini sudah semakin lama semakin memedihkan. Ya, dan satu lagi sekarang ni, bagaimana tim Ray dah tak boleh untuk pergi ke bahagian belakang untuk mengacau Raf. Mana dengan adanya Super Yoshi, dengan adanya Dairen yang bermain yang cukup baik. Yo. Saji kat pula dengan damage yang sangat besar boleh dikeluarkan oleh Kim. Berserta dengan Gary. Cukup resepi yang dimiliki oleh Arkitora. Ada 200,000 biji mata yang memandang untuk live kita pada hari ini. Selamat datang kepada penonton-penonton di seberang kalau ada. Inilah dia permainan yang kita boleh katakan baik untuk RRQ setakat ini. Dalam 10 minit. Siska! Namun tim Wrestling Ring membuat sesuatu yang membawa kejutan. Malah Ivan dikorbankan terlebih dahulu. Siska menerima nasib yang sama, hanya memberikan Kim saja 4 orang utuh untuk RRQ. Ra! Martizi dikejar, Gary mendapatkan kill, monster kill. Lolia saja yang berbaki. Lo dalam perjalanan, RRQ inginkan kemenangan pertama mereka. Sekurang-kurangnya mata pertama untuk 2026 diinginkan oleh RRQ. Dairen! Oi, Dairen ni dia buat cerita gempak, Mat. Macam wayang sekali ending yang plot twist. Dairen, ya, ni MPM Malaysia, Dairen. Ya. MPM Malaysia bukan MAL Malaysia, Dairen. Masih. Taklah dia tak ada senang macam tu, Dairen. Oh. Itu Lolia Dairen. Dia ada pengalaman. Lolia, Dairen. Kau relax, Dairen. Dia wakil Malaysia tau dekat SEA Games. Ya. Tapi it's a good effort lah. Untuk sekurang-kurangnya pecahkan Evita Turret di bahagian tengah. Dia bawa Kumar dia datang. Ya, tim Ray sekali lagi terpaksa bermain secara bertahan. Tak masuk minit yang ke-11, hampir menghampiri minit yang ke-12. Usia perlawanan yang pertama ini 7,400 perbezaan gol yang perlu untuk direndahkan jumlahnya oleh tim Ray. Persoalannya, adakah mereka mampu? Ivan berkali-kali ditangkap, berkali-kali mati, berkali-kali memberikan makan kepada pasukan RRQ, berkali-kali memberikan beras. Ini membuatkan RRQ Tora mempunyai kelebihan 7,500 beras. Red team turret has been destroyed. Tengok macam mana RRQ Tora. Mereka bermain dengan cukup disiplin dalam game kali ni. Ya. Mungkin itu satu perkara yang agak tak biasa sangat untuk Raf. Raf jarang kalau nak main disiplin ni. Apa ya? Dia macam, kenapa tim baru ni kenapa macam susah nak ke depan? Kenapa Roma aku tak tangkap orang pun time-time ni, dia macam tu. Patutnya bukan time-time ni jungler aku pergi depan enemy ke, dia macam tu. Janganlah aku dah main kat SRG. Ini dia. Culture shock. Kau cakap. Ya. Budaya pun berbeza, tim pun berbeza. Ray dah mula berkawat kan tu. Ya. Di atas. Selalu kalau KDA macam ni, dia dah start buat sekali biasa. Tetapi kita lihat bagaimana untuk pasukan RRQ dan Jurus Grass ini memberikan kelebihan yang agak besar. Walaupun Hilda sebenarnya best main kat Digital Grass, tapi ditutup rapi oleh Super Yoshi. Ya, yang macam Mars cakap, Super Yoshi melakukan tugasnya dengan cukup baik. Dia punya job scope simple, pastikan Ivan tak boleh nak bermain kat dalam game kali ini. Dan dengan hampir 8,000 lot yang seterusnya, dengan ketiadaan Nimita Turret di bahagian tengah, peluang terbuka
terbuka luas untuk RRQ Tora. Kita lihat sekarang ini. Lord sudah pun muncul. Di bahagian bawah belum lagi ada clearance dilaksanakan oleh pasukan RRQ Tora. Mereka perlu untuk sedar bahawa Team Ray sudah pun mula untuk marah ke hadapan, memandangkan mereka tak melaksanakan sebarang tekanan daripada sudut lane. Ui. Percubaan daripada Ivan. Tapi Jaskar sudah berjumpai. Jaskar dah buka ultimate. Tapi ini sangat awal. Lord perlu untuk diberikan tumpuan. Tapi Ivan masuk bersama Siska. Okey, dengan Federal Strike mati Z terus diganggu. Gary kali ini Siska dimatikan terlebih dahulu. Masuk ke dalam Lolia berjaya melarikan diri. Tapi Jaskar macam biasa jadi arwah dengan lebih awal menyusuli Martizi. Sekarang ini tinggal 2 saja lagi untuk pasukan Team Ray kali ini. Apabila mereka nak mempertahankan base ini, agak sukar. Mereka terpaksa untuk hadapan 5 orang pemain RRQ Tora. Terus saja Crystal diberikan tumpuan. RRQ Tora mendapatkan kemenangan pertama mereka. Sejurus mata pertama untuk pasukan RRQ. Garang seperti yang dijangkakan, ganas seperti apa yang diperkatakan RRQ Hora mendapatkan kemenangan pertama. Membuka buku di